Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afzal Zaman berteman rakan tugas Hafizi Rosli di sebelah saya ini mengamalkan penjarakan sosial seperti biasa. Di awal ni pagi ini kami akan bawakan perkembangan mengenai COVID-19 yang sudah semestinya menjadi tumpuan dalam dan juga luar negara. Tetapi sebelum kita pergi ke laporan dalam negara, perlu kita ketahui statistik semasa mengenai COVID-19 ini di seluruh dunia, yang mana ini setakat pukul 6 pagi tadi yang kami akan bawakan kepada anda, iaitu berkaitan dengan angka jangkitan COVID-19 seluruh dunia kini telah pun mencecah 1.33 juta setakat jam 6 pagi hari ini 7 April. Jumlah jangkitan hanya mengambil masa selama 4 hari untuk pertambahan sebanyak 331,000 kes apabila keseluruhan jangkitan melepasi angka 1 juta hari Jumaat lepas. Dan menurut data daripada Johns Hopkins University, sebanyak 4 buah negara kini telah pun melepasi angka 100,000 kes positif virus tersebut. Dan Amerika kekal jadi negara yang paling teruk terjejas akibat wabak itu apabila mencatatkan 356,942 kes positif, dan Spanyol pula berada Spanyol dan juga Itali masing-masing berada di kedudukan kedua dan juga ketiga apabila mencatatkan jumlah 135,032 kes dan juga 132,547 kes, dan Jerman menjadi negara keempat yang mempunyai jumlah angka kes positif semalam melepasi 100,000, iaitu dengan jumlah keseluruhan 101,806 kes. Sementara itu Perancis mencapai jumlah positif COVID-19 sebanyak 98,957 kes dan dijangka melepasi angka 100,000 dalam masa beberapa hari lagi. Dan secara keseluruhannya dalam tempoh 24 jam, angka jangkitan COVID-19 di seluruh dunia bertambah sebanyak lebih 50,000 kes. Hafizi. Baik, kita juga ingin melihat dari angka yang melibatkan ataupun statistik melibatkan kematian, dan kita tahu kalau melihat kepada pandemik COVID-19 ini, kita dapat saksikan di laman web John Hopkins University itu 70,000 mangsa di seluruh dunia telah pun dilaporkan meninggal dunia dengan keseluruhan 73,913 kematian, dan Itali masih kekal menjadi negara yang paling teruk mencatatkan kes kematian dengan jumlah 16,523 kes. Dan kedua adalah Spanyol pula menjadi negara kedua apabila merekodkan 13,169 kematian, manakala Amerika Syarikat di kedudukan ketiga sebanyak 10,524 kematian. Dan kita dapat saksikan juga Perancis dan juga United Kingdom berada di kedudukan keempat dan kelima, masing-masing mencatatkan 8,911 dan 5,373 kematian. Dan secara keseluruhan, kalau kita nak lihat angka kematian akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam di seluruh dunia mempunyai pertambahan melebihi 50,000 kes sehari. Dan negara yang pada mulanya tercetus wabak ini pada Disember lepas, iaitu China, kini tidak lagi berada pada 5 negara teratas dalam kes positif dan juga jumlah kematian akibat COVID-19 ini. Dan kebanyakan kes baru di China juga kini hanya melibatkan kes import. Dan kebanyakan kawasan di negara tembok besar itu kini sekatannya telah pun beransur longgar. Dan walaupun dengan jumlah kes positif dan juga kematian yang tinggi di seluruh dunia, namun terdapat 275,851 kes pesakit COVID-19 yang telah sembuh setakat ini. Ini satu perkembangan yang amat positif sekali, dan pertambahan sebanyak 17,263 kes pesakit yang sembuh dalam tempoh 24 jam, Fizi. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga, ini berita yang baru saja kami terima pada awal pagi tadi, perkembangan di luar negara, iaitu Perdana Menteri Britain Boris Johnson dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU selepas simptom jangkitan COVID-19 terus yang berada pada beliau semakin teruk. Jurucakap Downing Street dalam satu kenyataan berkata beliau dipindahkan atas nasihat pasukan perubatan dan kini sedang menerima rawatan terbaik. Ini adalah laporan daripada BBC, dan Perdana Menteri kini di bawah jagaan para doktor di Hospital St. Thomas di London selepas dimasukkan ke ward dengan simptom coronavirus yang berterusan, dan sepanjang tengah hari keadaan Perdana Menteri semakin membimbangkan, dan atas nasihat pasukan perubatan beliau telah dipindahkan ke unit rawatan rapi di hospital tersebut. Dan Perdana Menteri Boris Johnson juga berucapkan terima kasih kepada semua staf NHS atas kerja keras dan juga dedikasi mereka. Katanya beliau dimasukkan ke ICU, beliau sentiasa kemaskini di laman Twitternya, dan kita lihat malah di Amerika Syarikat
dan juga beberapa pemimpin daripada negara lain turut mengucapkan agar Boris Johnson ini cepat sembuh daripada COVID-19 ini, kerana tugas beliau sebagai seorang Perdana Menteri itu adalah sangat penting dan sekarang diambil alih oleh menteri kabinetnya. Nampaknya sekarang telah pun diambil alih ataupun disandang oleh menteri ataupun setiausaha luar, iaitu Dominic Raab, untuk membantu di mana jika perlu, dan ini adalah susulan melihat kepada sekiranya tahap kesihatan Boris Johnson berterusan sebegini, maka tugas ini akan disandang oleh setiausaha luar Dominic Raab. Dan mengapa sebenarnya menjadi tanya kita, mengapa mengapa Timbalan Perdana Menteri tidak menggantikan tugas ataupun tidak menyandang tugas Perdana Menteri UK, adalah kerana tiada jawatan Timbalan Perdana Menteri secara rasmi dalam kabinet PM Boris Johnson ini. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak tahu perkembangan mengenai COVID-19 di Malaysia, yang mana kalau kita lihat semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah pun menyatakan terdapat satu lagi kematian direkodkan dan juga 131 kes baru, yang mana Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis CPRC melaporkan pertambahan satu lagi kematian, menjadikan jumlah keseluruhan yang maut adalah seramai 62 orang atau 1.63% daripada jumlah kes positif COVID-19. Kata Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham, kematian ke-62 ini yang melibatkan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan punya latar belakang penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan beberapa kes indeks COVID-19 dengan Perhimpunan Seri Petaling. Iaitu banyak kes lah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kontak rapatnya daripada Perhimpunan Seri Petaling. Dan beliau menjelaskan dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada 29 Mac dan disahkan meninggal dunia pada 5 April 2020 jam 10.22 pagi. Dan dalam masa yang sama juga, Datuk Dr. Nur Hisham berkata terdapat 131 kes positif baru merekodkan, menjadikan jumlah keseluruhan setakat semalam pukul 12.30 hari 3,793. Mungkin dalam masa beberapa hari, kalau tak salah saya, terdapat lebih kurang 4,000 lagi kes yang masih lagi pending ujian seringat COVID-19 dan kemungkinan akan meningkat dalam tak tahulah sama ada sampai ataupun tak angka 4,000 itu. Tapi apapun, kita pasti harapkan KKM buat yang terbaik, kerana semakin banyak kita dapat detect kes COVID-19 ini, semakin banyak kita dapat kekang usaha penyebaran penularannya di kawasan-kawasan, terutama sekali apabila KKM yang menyatakan bahawa Fizi ada laporannya KKM telah pun kesan bahawa COVID-19 ini dah ada dalam komuniti kita. Ya, betul. Ini yang dibawakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, iaitu berkata pandemik berkenaan tidak lagi hanya dikesan di luar negara. Selepas kes pertama membabitkan seorang individu di Kuantan dikesan mempunyai kes jangkitan pernafasan akut teruk SARI. Dan beliau berkata kes di Kuantan itu dia tiada sejarah. Dia ada penyakit SARI, bererti tiada sejarah dan ia terus ada penyakit SARI dan kini dirawat di ICU. Selepas menjadi ujian, dia disahkan positif COVID-19. Namun apabila KKM melihat sejarah, dia ada menghadiri persidangan ataupun perhimpunan di Seri Petaling. Jadi sekarang menurut Dr. Nur Hisham, kes SARI pun positif, jadi bererti virus COVID-19 sudah ada dalam komuniti kita, bukan saja ada dekat luar negara. Justru Dr. Nur Hisham sekali lagi menasihati orang ramai agar terus kekal di rumah dalam usaha untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Dan kalau kita nak lihat kepada statistik semalam juga mengulas lebih lanjut apa yang Hafizi katakan, satu kematian dan juga 131 kes baru ini, kita dapat saksikan terdapatnya penurunan sedikit dari segi jumlah kematian. Sebelum ini kita dengar ada 4 ke 5 kematian dan sebagainya, namun semalam hanya 1 kematian dicatatkan dan jumlah kes adalah 131. Kita juga ingin bawa daripada jumlah mereka yang sembuh, difahamkan semalam juga adalah jumlah yang tertinggi, sekitar lebih daripada 250 saya tak silap. Mereka yang sembuh ini satu perkembangan yang positif dan kita mengharapkan lebih banyak orang lagi ataupun lebih banyak pesakit akan lebih sembuh, melihat kepada rekod pada hari ini pula. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjauhkan diri anda daripada sebarang haiwan, terutamanya haiwan mungkin kita sering kali berjumpa dekat luar sana, kucing liar dan sebagainya. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, pandemik tersebut tidak lagi hanya dikesan di luar negara selepas kes pertama maksud saya
KKM menasihatkan agar mengamalkan kebersihan diri dan juga menjaga haiwan peliharaan dengan baik bagi mengelakkan dijangkiti wabak COVID-19. Kebiasaannya wabak tersebut dikesan mempunyai kaitan dengan haiwan. Selain kajian menunjukkan hanya 7 coronavirus menjangkiti manusia. Katanya antara semua ni banyak yang boleh menjangkiti manusia, contohnya SARS, MERS-CoV dan sekarang COVID-19. Jadi ambil langkah berjaga-jaga untuk lakukan penjarakan sosial dengan haiwan peliharaan, terutama yang kita jumpa dekat luar sana. Kita nak melihat perkara ini, kita nak bincang sedikit dengan editor eksekutif Cik Razak. Dalam masa yang sama semalam, sebelum kita beralih kepada perkembangan pakej rangsangan ekonomi ataupun pakej prihatin tambahan untuk PKS, Cik Razak mungkin melihat kepada sekarang ni apa nasihat yang boleh kita beri kepada mereka di luar sana yang punya haiwan peliharaan. Bagaimana semalam Datuk Dr. Noh Hisham menyatakan bahawa perlu ada kebersihan diri itu perlu dijaga dengan baik dan sebagainya. Macam mana sekarang ni orang tertanya-tanya ke mana mereka nak bawa kucing peliharaan mereka, anjing peliharaan mereka, adakah mereka perlu kurung dalam sangkar dan sebagainya. Cik Razak, macam mana kita nak lihat? Fizi, ini semua berpunca daripada Nadia, Himalayan Tiger di Amerika pada tempoh hari. Okey, apa yang penting adalah disebabkan waktu kita kena kuarantin ni bukan saja antara perhubungan keluarga yang bertambah intim, bertambah mesra, tetapi dengan kucing peliharaan pun juga menjadi isu. Jadi bagi mereka yang sayang sangat kucing, yang ada kucing kat rumah, okeylah, satu saja, bukannya susah. Kita jaga penjagaan kita sendiri, bagaimana sudah di belai kucing itu dengan manja, dah beri makan, basuhlah tangan. Tapi di luar sana juga ada juga, kalau kita tengok mereka-mereka yang mengambil usaha untuk memberi kucing liar makan, jadi saya tengok memang banyaklah kucing pun terbiar, tetapi itu adalah satu perkara yang terpaksa kita terima, dan itu adalah tanggungjawab kita sendiri terhadap bilalah perkara ini sudah berakhir, fikirlah kembali bagaimana caranya kita ingin menjaga binatang-binatang di luar. Sama ada yang lebih penting adalah kucing peliharaan, anjing peliharaan kita sendiri itu, ambillah langkah-langkah penjagaan. Senang saja, duduk rumah, dah belai-belai, basuh tangan. Jadi mereka pun kena duduk rumah jugalah, stay at home. Baik, itu cerita mengenai COVID-19 di statistik di luar negara dan juga dalam negara. Dan kita nak bawa kepada pakej rangsangan ekonomi yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Dan semalam satu sebelum kita mula, Fizi, saya nak tanyalah. Semalam PM cakap ada dia nampak suami pakai baju kelawar isteri dia. Kalau saya nak tanya siapa yang pakai tu. Kata orang bilang baju kaftan. Baju kaftan. Yelah, kita faham sebab selesa kan, dia besar macam tu kan. Duduk dalam rumah tak bagi mana. Free and easy kalau pakai tu. Angin boleh masuk. Ini maknanya apa? Ini maknanya PM memang memerhatikan gerak-geri rakyatnya, melihat kepada perkembangan di media sosial. Yalah, duduk dalam PKP ni kita banyak bermain media sosial dan banyak idea-idea kreatif dan sebagainya. Okey, kita nak fokus kepada berbalik kepada perkembangan yang serius, Fizi, mengenai pakej prihatin. Pakej prihatin tambahan, iaitu kerajaan semalam telah mengumumkan tambahan 10 bilion ringgit untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro. Dan ini kita nak bawakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah tambahan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat prihatin tambahan itu dijangka bagi memastikan 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Dan kata Perdana Menteri, PKS ini merupakan tunjang utama ekonomi negara di mana sektor ini menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi, dan adalah penting untuk kita pastikan sektor PKS dapat terus cekal dan juga mampan dalam menghadapi tekanan dan juga cabaran ekonomi yang melanda kita semua pada waktu ini. Itu katanya. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri juga menyatakan bahawa kesemua pakej rangsangan ekonomi yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan akan dibahaskan di Parlimen. Tetapi semalam kita dapat banyak reaksi daripada PKS sendiri. Kita tanyakan kepada badan-badan usahawan perniagaan dan sebagainya. Mereka menyatakan ini adalah inisiatif yang baik untuk mereka untuk bertahan dalam keadaan krisis kesihatan, krisis ekonomi sekarang ini. Tetapi persoalannya saya ingin tujukan kepada Cik Razak. Cik Razak, secara ringkasnya bagaimana? Adakah ini dapat
bertahan, mampu PKS kita bertahan dalam masa beberapa bulan untuk mereka bangkit dalam masa berapa lama agaknya mereka ini boleh mampu stabilkan semula syarikat mereka? Fizi, tak ada siapa yang tahu bila perkara ini akan berakhir, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita tak tahu. Tetapi apa yang perlu adalah waktu sekarang ini ada stop gap measure, ya. Tetapi yang penting bagi mereka yang menjalani ada SME, PKS dan sebagainya, mereka mungkin cara penyerahan kewangan itu mungkin sedikit mudah, tetapi yang penting adalah mereka package rangsangan yang melibatkan orang awam. Jadi semalam banyak keluar gambar di depan bank, ada yang bersesak-sesak. Jadi ini satu cara patut kita fikirkan bagaimana caranya untuk menyampaikan package rangsangan ini supaya tidak timbul kluster rangsangan. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga kita nak lihat pengutar ramai menyatakan bahawa tempoh pelaksanaan PKP ini, kalau Astro Awani ada buat poll di Twitter menyatakan bahawa wajar dilanjutkan daripada tempoh sebulan yang dilaksanakan sekarang ni. Tapi itu menyatakan persediaan kepada tempoh PKP ini dilanjutkan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu ambil kira banyak lagi perkara lain. Dalam masa yang sama saya nak tanya kepada Cik Razak. Cik Razak, ada orang cakap ada bintang-bintang ternama di luar sana, selebriti dan sebagainya, bukan di Malaysia tetapi tokoh-tokoh dalam perubatan, tokoh-tokoh dalam sukan dan sebagainya, minta kita semua duduk di dalam rumah tetapi akhirnya mereka sendiri tidak melakukan penjarakan sosial, tidak kekal di rumah, tidak ikut arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Macam mana Cik Razak? Ini berlaku di Scotland, ya. Kena tahu kalau United Kingdom Perdana Menteri sendiri sudah masuk dalam ICU. Ini melibatkan penasihat kesihatan di Scotland, di mana penasihat itu sendiri telah keluar rumah 2 kali, tetapi tim juga ditanggungjawabkan untuk memberi nasihat kepada orang lain supaya tidak keluar. Juga pemain bola sepak di Liga Perdana England, mereka ini sibuk mengambil tugasan bebanan untuk memberi nasihat kepada rakyat supaya duduk di rumah, tetapi mereka sendiri tidak membuat apa yang mereka katakan. Jadi biarlah buat tu, bikin tu seperti apa yang diperkatakan. Baik, selepas ini kita nak bawakan perkembangan terkini. Kita bawakan salah seorang pelajar yang menuntut di Sepanyol, di Barcelona. Kita ingin bertanyakan dari segi situasi di sana dan sebagainya. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, seperti biasa kami di Astro Awani kami bawakan perkembangan situasi di seluruh dunia, di mana kita tahu ramai pelajar-pelajar kita, ramai rakyat Malaysia yang berada di luar negara, yang masih lagi berada di luar negara pada ketika ini dalam keadaan COVID-19 ini. Dan kita nak bawakan perkembangan langsung dari Sepanyol bersama dengan salah seorang pelajar kejuruteraan Mekanika University Politeknika di Catalunya, iaitu di Barcelona, Sepanyol. Kita ingin bertanya terus kepada Ahmad Hatim Ahmad Taqiyuddin. Hatim, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik Hatim, mungkin dapat ceritakan sikit bagaimana keadaan perkembangan di Barcelona, di Sepanyol itu, dan situasi lockdown di sana bagaimana? Mungkin dapat ceritakan, kongsikan kepada kita semua. Okey. Buat masa as of 5 petang tadi, di Sepanyol ada terdapat 135,000 kes, iaitu lebih 2,500 daripada di Itali, dan berada di tempat kedua selepas di US. Dan tempat yang paling kritikal di Sepanyol adalah di Madrid, iaitu dengan 38,000 kes, dan di tempat kedua pula adalah di tempat di mana saya tinggal, iaitu di Catalunya, iaitu sebanyak 26,800 kes. Dan baru-baru ini Spain baru saja extend tempoh state of alarm sehingga 26 April yang juga bermula pada 14 Mac hari itu. Hatim, dalam masa yang sama Hatim, dalam masa yang sama, mungkin Hatim boleh ceritakan keadaan Hatim di sana macam mana? Adakah cukup bekalan makanan dengan tak boleh nak keluar rumah dan sebagainya? Hatim dan juga rakan-rakan rakyat Malaysia yang lain macam mana dekat sana? Boleh ceritakan? Kami buat masa ini hanya dibenarkan untuk keluar untuk membeli barang keperluan dan hanya boleh seorang pada satu-satu masa. Dan terdapat satu cara untuk membeli barang di kedai. Iaitu pada satu masa hanya ada dibenarkan untuk
12 orang dan kami diwajibkan untuk memakai sarung tangan plastik untuk membeli barang keperluan. Dan daripada itu, saya. Baik, Tim, dapat ceritakan sikit dari segi kuliah, adakah ditangguhkan ataupun diteruskan seperti biasa, dan bagaimana agaknya rakyat-rakyat Malaysia di sana menghabiskan aktiviti ataupun memanfaatkan tempoh lockdown ini dengan mengadakan aktiviti yang bagaimana? Kami sudah dimaklumkan oleh pihak universiti bahawa pembelajaran akan diteruskan sehingga habis semester ini, iaitu pada bulan Jun, dan semuanya akan dilakukan atas talian. Dan exam semua dan praktikal akan dilakukan secara atas talian. Dan juga exam sudah diubah suai untuk memberi keselesaan kepada pelajar untuk menghabiskan exam ni dengan pada masa on time. Hatim, dalam masa yang sama juga saya nak bertanyakan, ada tak mendapat perkabaran daripada pihak kedutaan Malaysia di sana, sama ada rakyat-rakyat dalam komuniti rakyat Malaysia di Sepanyol itu sendiri, ada tak dapat apa perkabaran, apa arahan ataupun nasihat daripada mereka untuk kita menghadapi COVID-19 ini? Ya, kami juga ada berhubung dengan pejabat MARA di Frankfurt melalui grup WhatsApp dan juga berhubung dengan kedutaan Malaysia di Madrid. Dan baru-baru ini mereka juga ada memberi sumbangan topeng muka pada kami yang tinggal di Barcelona. Baik, Tim, kalau kita tengok kebanyakan orang ataupun rakyat Malaysia yang berada di luar negara dinasihatkan untuk pulang ke Malaysia, dan bagi Hatim sendiri ataupun bagi mereka Hatim dan juga rakan-rakan yang lain yang berada di Sepanyol, adakah perlu untuk pulang ke ataupun adakah dinasihatkan untuk pulang ke negara ataupun bagaimana? Baru-baru ini ada 12 pelajar daripada Universitas de Zaragoza yang baru pulang ke tanah air, dan pada masa ini mereka sedang dikuarantin di AKEP di Negeri Sembilan, iaitu di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Tapi apa yang kami dapat maklumat daripada pihak embassy adalah kami sepatutnya hanya duduk di rumah dan menjalankan aktiviti seperti biasa, iaitu membuat assignment ataupun kerja yang diberi secara atas talian dan menghadiri kelas-kelas. Hatim, dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat Sepanyol macam Hatim cakap tadi, berada di tangga kedua angka positif COVID-19, 136,675 kes, dan jumlah kematian juga berada di tempat kedua, 13,341 kes. Ini satu berita yang sangat-sangat membimbangkan di lokasi di mana anda berada sekarang ini. Jadi mungkin anda boleh nyatakan kebimbangan itu boleh dizahirkan tak kepada rakyat Malaysia, bagaimana keadaan di sana supaya mungkin sekarang ini 99% PKP kita telah pun dipatuhi oleh rakyat Malaysia, 1% ni masih berdegil, 1% ni dekat sini berangkumi lebih kurang dalam 1 juta dan sebagainya rakyat Malaysia yang masih lagi ingkar akan Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin kebimbangan anda itu boleh dizahirkan kepada rakyat Malaysia yang ada dekat sini, macam mana situasi menjadi negara kedua kes positif dan juga negara kedua kes kematian akibat COVID-19 ni, Tim? Sebenarnya lockdown ni dia bermula di Spain adalah seminggu lewat daripada di Itali. So apa yang saya perhatikan adalah rakyat-rakyat ni di Sepanyol pada awalnya bersikap agak tidak endah dengan arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tapi pada waktu berlalu, mereka sudah mula untuk dengar arahan daripada kerajaan, dan juga terdapat polis yang membuat rondaan di jalan dan menanyakan sekiranya ada perkara-perkara yang curious. Dan kami hanya dibenarkan untuk berada bersorangan di luar. Baik, Tim, kalau kita tengok jumlah yang Hafizi katakan tadi, jumlah kes lebih daripada 135,000, jumlah kematian 13,000, dan bagaimana agaknya mesej yang ingin Hatim sampaikan kepada rakyat Malaysia bahawasanya rakyat Malaysia di Sepanyol masih lagi dalam keadaan selamat dan sebagainya. Mungkin ada mesej yang ingin disampaikan. Okey. Kepada keluarga saya di Perak dan kawan-kawan dan seluruh rakyat di Malaysia, saya ingatkan supaya masing-masing untuk menjaga kesihatan dan jaga kebersihan. Dan kami di sini berada dalam keadaan yang sihat sahaja.
dan kami sentiasa mendapat makluman terkini daripada pihak embassy. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Hatim atas perkembangan di sana. Kami di Astro Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia pastinya mendoakan kesejahteraan anda di sana. Kita tahu negara tersebut sedang menghadapi krisis kesihatan akibat COVID-19 ini dengan keadaan yang sangat sukar. Diharapkan anda di sana baik-baik saja. Okey, baiklah Hafizi. Saya rasa setakat itu saja laporan di astroawani.com, tetapi banyak lagi sebenarnya laporan yang kami ingin bawakan kepada anda. Tapi masa tidak mencukupi, masa sangat mencemburui kita. Jadi anda boleh saksikan di astroawani.com. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Abdul Razak Cik dan juga Hafizi. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sekian Awani Pagi, saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum, salam sejahtera.